Cuba tengok, kamera mana kita? Oh, banyak kamera hari ni. Maklumlah penerbit baru, banyak kamera. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan buat anda semua. InsyaAllah seperti biasa, bukan seperti biasa sebenarnya. Malam ni kita bersiaran setengah jam lewat 9.30 tetapi masih mengekalkan sejam sampai 10.30 malam. Ya, sampai 9.30 malam. Yelah, disebabkan Ramadan ni kita menganjakkan 30 minit. Yelah, kalau kita start pukul 9 sebab kita berbuka pukul 7.30, takut tak sepadan nanti pula ni kan. Dan juga untuk kita menunaikan solat Isyak dan sempatlah kalau nak bertarawih kan. Ya, mungkin dah ramai dah yang baru pulang daripada masjid atau surau. Ya, tenangkan diri dulu, mungkin berpeluh kot sembahyang. Ada yang buat 20 kot hari ni, ada yang buat 8. Apalah, jadi terus stay bersama kami di Suara Kita kerana pada malam ini kita ada kaitan dengan bulan Ramadan. Kita nak berbicara mengenai buffet Ramadan. Ya, sebenarnya dah 5 hari puasa ni dah ambil buffet. 5 hari puasa ni saya buffet di rumah lah. Di rumah. Belum pergi hotel. Belum lagi pergi ke hotel. Dan kalau kita cerita pasal buffet Ramadan ni, Syaril, sebenarnya saban tahun isu ini sering diperkatakan. Bukan apa nak pergi ke tempat-tempat yang membuat offer buffet Ramadan ni senang. Tapi yang menjadi persoalannya, adakah tempat yang kita pergi untuk buffet Ramadan tu mendapat sijil halal atau tidak? Dan yang pastinya kalau sijil halal tu, adakah sijil itu betul atau palsu? Itu yang masalahnya. Sebab sekarang ni kita tahu ramai umat Islam, yalah, kita tak nafilah kan, mungkin dalam sebulan tu 2-3 hari nak berbuka di hotel, nak berbuka di restoran bersama dengan anak bini kan. Jadi kadang-kadang kita pilih restoran ataupun hotel itu yang tak ada sijil halal, sedangkan mereka pamerkan mereka memberi juadah buffet Ramadan. Jadi kita ni susah juga nak tahu restoran ni betul atau tidak halal. Betul. Sebab kalau kita cerita pasal halal ni, bukan ia bergantung kepada dia punya makanan saja halal. Betul, kan. Nak dapat segi halal tu kita kena tengok premis tu juga. Premis tu dia punya bahan-bahan yang dimasak tu, adakah dia meletakkan bahan-bahan yang halal ataupun yang tak halal. Dan juga premis berkenaan haruslah bersih. Betul. Barulah boleh dapat sijil halal itu. Kita tak nak cakap banyak sangat secara terperinci sangat kan, salah cakap. Orang salah faham pula. Sebab hari ini kita jemput tetamu dari pihak JAKIM, dari Hub Halal JAKIM. Pasti banyak yang akan diperkatakan khusus mengenai buffet Ramadan ini, kerana kalau anda baca akhbar 2-3 hari lepas telah pun ditekankan oleh pihak KPDNKK dan juga JAKIM, mana-mana hotel dan juga restoran yang tiada sijil halal tetapi mereka mengadakan buffet Ramadan, mereka boleh didenda sehingga 5 juta. 5 juta? Tak tipu ni, betul Ini betul-betul. Buat masa sekarang main-main. Buat masa sekarang dah ada belum? Dah, memang dah dilaksana sekarang. Dilaksana. Jadi hati-hati siapa yang menipu tu, insya-Allah kalau ditangkap 5 juta katanya. Tak berbaloi. Okey, baik, jom. Okey, kita akan banyak lagi kupasan yang akan kita kongsikan kepada anda semua. Tapi sebelum itu kita lihat clipping, bukan clipping, kita nak tanya pandangan orang ramai berkaitan dengan sijil halal ni. Okey, jom. Buffet Ramadan ni kita tak sure dia halal haram, tapi kita mesti nak tengok dulu hotel tu dia punya kat mana kita nak makan kan. Selalu majoriti yang hotel yang established dia selalunya memang ada untuk halal dan haram lah. Tak semua kita simply nak pergi kan. Yang ada nama dia memang halal lah. Kita tak simply pergi tempat yang bukan-bukan lah. Salah sebuah hotel tu memang saya selalu pergilah setiap minggu. Untuk bulan puasa punya memang saya akan pergilah. Setiap tahun saya akan pergi sana seminggu sekali lah. Memang confirm halal. 100% halal lah, semua Islam, semua orang kita yang buat memang confident, memang betul-betul lah. Sebab saya punya family semua pergi sana. Bagi saya 50-50 lah. Tapi antara halal tak halal tu kita sebenarnya berserah saja sebenarnya tu. Kalau kata yakin dengan tak yakin je lah tu. Itu satu bagi saya, biarlah kita pergi kat bazar sebab lebih banyak makanan tradisional kan. Makanan so far bagi saya banyak sama je. Kan, baik kita pergi bazar. So makanan untuk 50-50 hotel ni depends on kita sendiri. Kita akan cari makanan yang halal dulu. Ya, cari logo halal. Sebelum saya pergi berbuka puasa, kita survey dulu lah tempat tu halal kita tak. Biasa ada logo dan kita tanya orang kat situ halal ke tidak. Biasa dah confirm lah.
Ya, itulah dia pandangan orang ramai berkaitan dengan buffet halal. Dan rata-rata antara mereka yang pastinya orang Islam ni, dia tengok, kalau dia pergi buffet Ramadan tu, dia tengok, ramai orang Islam kat sana, confirm halal. Dan setiap tahun dia pergi sana kan. Tahun lepas pergi sana, 2 tahun lepas pergi sana, tahun ni pergi sana. Jadi memang dalam hati dia memang confirm lah halal. Dan pastinya kita pun tak tahu sebenarnya halal tu, adakah segi halal tu benar-benar ataupun palsu. Sama-sama kita nak tanya kat ustaz tu kan. Macam mana kita nak tahu sebenarnya buffet Ramadan itu betul-betul dapat segi halal yang betul ataupun palsu. Okey, saya nak bacakan antara komen. Ini komen yang terawal di Facebook kami, Suara Kita. Kak Tim Sayang. Kak Tim Sayang, hari ni saya rasa dia pergi semain tarawih. Dia tak sempat nak bagi komen. Tapi tak apa, ada penggantinya dekat sini. Daripada Fauzi Haji Ishak kata dekat sini. Okey, dia kata buffet yang disajikan dari pihak hotel atau restoran harus ada tanggungjawab untuk pastikan semua menu harus bersih dan dapat kebenaran dari pihak berkuasa agama dan juga kesihatan. Oleh itu, pihak berkuasa harus buat sesuatu dari masa ke semasa. Selamat berpuasa. Dan ada juga soalan-soalan yang telah pun diajukan di sini, tapi saya tak nak baca sekarang sebab kita nak bersama dengan tetamu kita, mukadimahnya dekat sana dulu. Lepas tu barulah kita datang sini semula. Okey, Syaril, silakan. Okey, baik. Fazli boleh pergi makan moreh dulu. Baik, okey, kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad Amri Abdullah, penolong pengarah kanan bahagian Hub Halal Jakim. Pernah tiba dulu untuk tajuk halal, pasal halal juga Ustaz. Betul. Alhamdulillah, sekali lagi tiba. Terima kasih Ustaz sudi menerima undangan kami. Tak sempat tarawih hari ni. Ya? Sekejap. Tak apa, kita sambung buat keopahan. InsyaAllah. Baik Ustaz, Ustaz bawa juga mengenai logo halal. Kadang-kadang kita nak berbicara mengenai buffet ni satu hal lah. Kadang-kadang logo halal ni pun satu hal juga. Orang tak tahu yang mana betul, yang mana palsu. Okey, kita tunjuk sekali lagi. Mungkin Ustaz boleh terangkan yang mana halal. Baik, yang mana halal, yang mana betul. Baik, di Malaysia, logo halal yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia adalah logo halal yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM, termasuk jugalah yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Jadi inilah contoh logo yang hanya diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, yang syarikat yang mengeluarkan produk atau hotel yang memang di Malaysia. Dia memang berbentuk bulat. Warna tu terpulang. Oh, warna terpulang? Tak apa. Asalkan mesti bentuk bulat, bintang 2, jangan tambah bintang 3. Okey, ada bintang 2 betul. Hanya kita patternkan bentuknya saja. Jadi kalau kata warna ini, kadang-kadang ada packaging yang warna hijau, biru, itu adalah terpulang kepada syarikat itu sendiri. Yang penting adalah kepada pihak pengguna yang berbentuk logo ini, itu saja yang diiktiraf. Selain daripada tak diiktiraf juga, dia telah menyalahi di bawah Akta Perdagangan 2011. Selain daripada logo ini memang menyalahi. Ya, kecuali produk yang diimport dari luar. Itu logo berbeza. Logo berbeza yang pihak JAKIM iktiraf. Pelbagai jenis logo daripada pelbagai negara yang masuk ke Malaysia yang ada bentuk logo, insya-Allah dia telah diiktiraf oleh pihak JAKIM. Okey, baik. Kita harapkan rakyat Malaysia, terutamanya umat Islam, tidak keliru dah mengenai logo halal. Sebab kadang-kadang kita tengok ada warna merah, ada warna biru, hijau. Warna tak apa. Yang penting bentuk fizikalnya macam ini. Okey, baik. Ustaz, jom kita berbicara mengenai buffet Ramadan ini. Saya kira pihak JAKIM pun tak menang tangan aduan yang diterima mengenai buffet halal tapi haram. Baik. Sebenarnya memang setiap tahun masuk satu Ramadan memang JAKIM agak sibuk daripada bulan-bulan yang lain. Betul, Sedangkan setiap tahun dan juga sebelum bermulanya Ramadan, memang JAKIM akan memperingatkan kepada industri hotel, termasuklah restoran dan juga termasuklah kepada pihak pengguna, kalau kata nak menggunakan perkataan buffet Ramadan ini, dia hendaklah ada sedia halal. Kalau tidak ada sedia halal, menggunakan perkataan buffet Ramadan, dia adalah menyalahi di bawah Akta Perdagangan 2011, di bawah Perintah Perdagangan 2011, iaitu Perintah Perdagangan Perakuan dan juga Penanah halal. Maka kalau dia menggunakan perkataan buffet Ramadan, confirm ada sedia halal. Hanya perkataan buffet Ramadan saja. Sebab kalau saya tengok ni makanan berbuka puasa, iftar Ramadan. Baik. Dia dalam undang-undang disebut apa jua ungkapan. Apa jua ungkapan, okey. Apa jua ungkapan ataupun perihal yang menunjukkan halal. Sama ada buffet Ramadan, sama ada jom berbuka puasa. Jom puasa sebagainya, diletakkan dalam bulan puasa nak menunjukkan bahawa makanan yang diserve itu adalah halal, dia tidak dibenarkan. Kecuali diberikan pengesahan halal oleh pihak JAKIM ataupun pihak JAIM. Kalau kata jom berbuka digunakan dalam bulan Syakban, okey.
Bulan Ramadan je tak boleh. Sebab dia menunjukkan suatu perkara yang menarik pengguna yang mengatakan dia ada halal. Oh. So yang nak membuktikan halal hanya pihak yang berautoriti, iaitu pihak JAKIM dan juga pihak JAIN sahaja. Kiranya kalau nak buat makan-makan tak apa. Jangan sesekali mempromosi menggunakan perkataan betul. Okay. Sebab pengalaman pihak JAKIM tak semestinya buffet Ramadan ada halal. Oh. Pengalaman kami yang lepas disco bar pun letak buffet Ramadan. Oh. Maknanya sebelum nak menari, maknanya berbuka puasa lah dulu. Jadi dalam hal ini tak dia benarkan. Sebab dia ada serve agak. Kalau menggunakan keadaan buffet Ramadan tapi ada serve benda-benda yang tidak halal, maka denda dia adalah RM5 juta. 5 juta ringgit. Itu betul ya, Fazli, betul. Bukan main-main ya, 5 juta tu. Itu sudah berkuat kuasa lah kiranya. Sejak tahun 2011 lagi. Sejak 2011 lagi. Kuat kuasa yang pun bermula 1 bulan 1 2012 lagi. Okey. Baik Ustaz, saya ada lagi soalan tapi pemanggil lah. Kita ambil pemanggil Ustaz. Okey, Assalamualaikum. Hello. Hello. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di talian ni? Saya Wan Abdul Halim. Wan Abdul Halim Ya, daripada Kampung RTP Lebu Bentung. Dari mana? Kampung RTP Lebu Bentung. Oh, okey, baik. Ada soalan ataupun kekeliruan mengenai logo halal ataupun buffet Ramadan ini? Silakan. Saya ada restoran. Okey. Boleh clear Saya ada restoran di Kampung RTP Lebu Bentung. Saya dah buat bisnes restoran tu lebih kurang 8 bulan dah. Okey. Mana restoran saya tu agak besar sikit, agak boleh katakan selesa besar. Dan orang jabatan-jabatan kerajaan daripada penjara, daripada polis semua dah makan kat situ lah. Okey. Tapi apabila masa buka puasa ni, saya dah cetak semua banner, saya dah buat flyer semua apa nak buat untuk buffet Ramadan. Okey. Saya dihubungi oleh pihak JAKIM dan saya dihubungi oleh pihak Jabatan Agama Islam Bentung. Saya dihubungi oleh pegawai daripada kementerian melarang saya membuat buffet Ramadan. Atas dasar dia kata saya tak ada CJ halal. CJ halal. Saya cakap kat dia, kita dah totally Islam, kita dah niaga selama 8 bulan. Dia yang datang semua orang Islam, tak ada pun Cina boleh makan itu. Okey, baik. Kenapa sampai ke tahap kita dah spend belanja setelah kerja, kita nak buat tak boleh. Dan saya buka balik banner saya tak boleh hantar flyers. Itu saya tanya Menteri Jabat Agama Islam itu, dia kata, Jabat Agama tak ada hak untuk mengeluarkan CJ halal, hanya JAKIM keluar CJ halal. Okey, baik. Terima kasih Cik Wan. Tepat sebenarnya soalannya. Cik Wan? Okey, baik. Saya kira soalan kita faham Okey, silakan. Untuk makluman Cik Wan, dia boleh menggunakan perkataan buffet Ramadan. Okey. Tetapi mesti ada CJ halal. Maksudnya tadi Cik Wan tak mohon CJ halal lah. Tak mohon CJ halal bermakna Cik Wan tidak boleh menggunakan apa jua pun perkataan yang nak menunjukkan halal. Itu adalah mengikut undang-undang. Jadi kalau kata undang-undang di bawah Akta Perdagangan 2011 ini adalah dia undang-undang sivil, sama ada Islam ataupun orang bukan Islam, mana-mana yang nak menggunakan perkataan halal ini ataupun ungkapan halal, dia mesti ada CJ halal. Jadi kepada orang-orang Islam sebagainya, maka dalam hal ini dia boleh pergi berjumpa dengan Jabatan Agama Islam Negeri dan juga berbincang bagaimana kaedah nak buat permohonan pensediaan halal. Sebenarnya tak sukar pun kan? Okey. Tapi kalau Cik Wan nak buat makan ataupun nak berniaga untuk buka puasa tanpa menggunakan promosi buffet Ramadan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Yang kes Cik Wan tadi sebab dia menggunakan promosi. Perkataan itu. Jadi penyelesaian kepada Cik Wan, maknanya yang pertama kita nasihatkan supaya dia mohon CJ halal. Yang kedua adalah tidak menggunakan perkataan buffet Ramadan itu. Okey. Ya. Tapi kalau dia gunakan ayat-ayat Quran tak apa. Ayat Quran ni sebab dia memang Islam, atas keislamannya itu. Tapi kalau perkataan-perkataan yang kata bahawa menjurus ke arah halal, itu yang memerlukan sijil pengesahan halal daripada pihak JAKIM, ataupun juga Cik Wan boleh berhubung dengan Jabatan Agama Islam Pahang. Dan sebab mereka juga boleh
mengeluarkan sijil halal. Okey. Baik, mungkin bagi Cik Wan merasakan sukar ataupun susah prosedur untuk buat untuk memohon sijil halal itu. Mungkin Ustaz boleh terangkanlah semudah mana sebenarnya nak mohon sijil ni? Jadi sebenarnya ayat yang sentiasa kami dengar yang kata susah. Tapi apabila kami tanya adakah pernah mohon, tak pernah mohon lagi. Ini yang kata dia just dengar cakap yang kata susah. Sebenarnya kalau ikut dia punya syarat senang saja. Okey, syaratnya. Syaratnya yang pertama mesti kedai itu ataupun restoran itu mendapat lesen daripada pihak berkuasa tempatan. Sebab JAKIM tak boleh memberikan sijil halal kepada kedai yang haram. Maknanya dia beroperasi tanpa kebenaran. Kemudian dia perlu juga ada lesen ataupun kebenaran berniaga daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, sebab semua perniagaan mesti ada perusahaan itu. Mendaftar dengan SSM lah. Dan juga dia termasuk juga semua bahan-bahan yang dia nak gunakan mesti halal lah. Ayamnya mesti ada sijil halal, lembunya, dagingnya juga mesti ada sijil halal. Termasuk juga dia kena maintain lah soal kata yang sebagaimana yang disebutkan bab kebersihan, amalan kebersihan yang baik. Walaupun orang Islam sekalipun, kalau dia kaedah pengendaliannya itu letakkan di atas lantai contohnya, adanya lipas, adanya tikus, dia juga boleh membahayakan. Betul. Jadi konsep halal dan thayyibah ini termasuk yang halal, yang bersih, yang berkualiti. Semua aspek ini JAKIM akan tengok. Sama ada Islam ataupun orang bukan Islam. Tiada kompromi lah isu ni. Tiada kompromi. Maksudnya ketika memohon tu JAKIM akan datang ke kedai itu untuk memeriksa. Kita akan tengok secara fizikal juga, kita akan tengok apa yang dia isytiharkan kepada kita adalah sama. Okey. Nak kata susah sebab ramai yang dapat sijil halal. Kan? Jadi ialah adatnya yang pertama ni memang sukar. Yang kedua senang, yang ketiga senang. Yang keempat lagi senang. Okey. Baik, kita harapkan Cik Wan mohonlah untuk sijil halal. Alhamdulillah, kita doakan supaya perniagaan itu lagi maju. Alhamdulillah, insya-Allah. Sebab contoh-contoh yang sebelum ni bila dah ada di sijil halal itu dia sebagai satu penambahbaikan dan juga orang lebih confident. Betul. Sama ada Islam ataupun orang bukan Islam. Betul. Okey. Baik, Fazli, kita ada pemanggil lagi. Panas talian kita hari ini. Silakan Ustaz, kita ada pemanggil daripada Singapura. Oh, jauh. Jauh ni dari Singapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang tu. Orang Singapura siapa nama ya? Saya punya nama Muhammad Yusof. Saya ada dua soalan nak tujukan kepada Ustaz. Ya, silakan Cik Yusof. Pertama, adakah sijil halal atau riban itu dipamerkan dengan cantik supaya pelanggan nampak? Seperti macam kita pamerkan niaga barang, harga gitu kan. Jadi pelanggan nampak sijil, tidak ditaruh di ceruk-ceruk. Kedua, soalan saya, apa sebabnya kita ni asyik sibuk dengan halal, makan halal, minum halal? Apakah kebaikan dan ataupun kelebihan kita makan minum yang halal? Adakah ada kaitan hadis-hadis? Cantik soalannya. Seperti pula yang saya pernah jumpa hadis menyatakan makanan yang minuman yang haram itu menggelapkan kerohanian. Jadi umat Islam terkejar-kejar minat untuk makan minum yang halal. Sila Ustaz respon persoalan saya. Dua persoalan saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus respon. Menarik sekali dua soalan. Baik, terima kasih kepada Cik Yusof daripada Singapura. Memang kalau kata kita pergi ke restoran-restoran, dia ada tampal di luar adalah logo halal dan juga di cashiernya itu dia akan tampalkan sijil pengesahan halal tersebut. Jadi memang JAKIM telah pun mensyaratkan sijil yang asal mesti dipamerkan. Mesti dipamerkan. Wajib dipamerkan. Wajib. Dan juga yang dipamerlah yang masih lagi sah lah. Jadi dia mesti ada logo, mesti ada sijil. Kedua-dua itu kita boleh tengok. Kalau kata pernah masuk restoran yang terkenal sebagainya, dia mesti ada. Di mana-mana tak kisah. Cara bagaimana dia pamer tak kisah. Asalkan senang dilihat, senang ditengok oleh pengguna. Mesti ada. Yang kedua tadi mungkin yang kedua memang pun kalau kita lihat bahawa Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah
ayat 168 yang berbunyi ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia. Allah mulakan dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Bermakna halal ini bukan hak mutlak orang Islam saja, termasuk orang bukan Islam. Makanlah rezeki yang telah Allah berikan di atas muka bumi ini, yang Allah sebut dua konsep. Halalan thayyibah, halal lagi baik. Sebab tak semua perkara yang halal itu baik. Betul. Dan juga tak semua perkara yang baik, yang sedap itu halal. Jadi gabungan kedua-dua inilah yang kata Allah telah perintahkan. Dan juga kalau kita tak ikut, bermakna kita telah mengikut jejak langkah syaitan. Sebab itu kita lihat bahawa orang kampung saya sebutlah. Dia sebut you are what you eat. Orang kampung saya sebut. Analoginya begitu. Maksudnya apa yang kita makan akan membentuk tingkah laku. Kalau benda yang haram, dia akan membentuk tingkah laku yang haram. Sebab itulah disebutkan bahawa Imam Al-Ghazali mengatakan kalau kita nak melahirkan anak yang soleh, anak yang solehah, maka ceklah balik makanan yang diberikan kepada anak-anak kamu ketika mereka kecil lagi. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-6 daripada hadis 40. Innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu jelas, juga yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umur mustabihat. Antara yang halal dengan yang haram ada benda yang syubhah. Betul. Sekarang ni orang nak makan, contohnya roti John. Dulu tak ada roti John. Sekarang ni ada dah John, tapi John ni mungkin masuk Islam sebagainya. Dan juga kaedah nak buat roti John ini dia perlu menggunakan telur. Dan juga kalau kita pernah dites bahawa roti John adanya E. coli. E. coli merupakan kuman yang datang daripada sumber najis. Sebab telur tu tak dibasuh. Betul. Itu konsep. Kebanyakannya begitu. Itu belum lagi bercakap kata martabak. Ya. Jadi kalau kita lihat tangan hari ini banyak bahan-bahan yang digunakan. Tak macam tok nenek kita dulu kan. Yang sekarang ni adanya emulsifier, stabilizer, color, gelatin, animal fat. Semua zaman-zaman teknologi ini menyebabkan sumber asal bahan ramuan itu kita dah tak kenal pasti. Jadi sebab itulah Nabi sambung lagi la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tak tahu. Kan? Kalau mungkin orang yang terlibat dalam moderator dia hanya tahu mic saja. Contohlah. Jadi dalam hal ini orang yang tahu, yang arif tentang halal haram ialah pihak yang berautoriti. Sebab itulah JAKIM benar memberikan logo halal itu. Supaya tidak termasuk dalam apa yang disebut sebagai yang syubhah. Betul. Sebab itulah Nabi sebutkan inna fi jasmil mudghah dalam seketul tubuh kita ni adanya sekumpal daging. Kalau baik, baiklah ia. Betul. Kalau jahat, jahatlah ia. Inilah yang kata nak kena tengok betul-betul bab makan. Alhamdulillah. Kita harapkan Cik Yusof tadi jelas dengan penerangan Ustaz tadi. Fazli, kita jengah soalan di Facebook pula, marah pula kita di Facebook. Itulah, rasa macam lama pula duduk sini kan. Tak baca-baca. Okey, tak apa. Daripada Duan Lang, kata dekat sini, dia kata mengapa kita tinggal di sesebuah sekali lagi Duan Lang kata mengapa kita tinggal di sebuah negara Islam perlu risau mengenai premis yang ada logo halal atau tidak. Bukankah kita patut letak logo haram? Bukankah kita patut letak logo haram? Iyalah, haram-haram lah kan. Okey, nak berniaga makanan tidak perlu halal, perlu dapatkan sijil atau pengakuan. Okey, itu kata Duan Lang. Okey, kata Suzana Ishak pula kata kat sini, janganlah terlalu rakus dan juga bangga dengan buffet Ramadan tanpa mengira halal atau tidak. Dahlah diraugi kehalalannya, makan pun tak habis, membazir 2 kali rugi pula tu. Jadi pilihlah kesederhanaan seperti yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Zlan Mela kata kat sini. Baru muncul. Okey, sikap prihatin terhadap pelanggan-pelanggan yang beragama Islam oleh pengusaha-pengusaha buffet adalah sangat penting. Janganlah hanya mementingkan keuntungan hingga sanggup menggunakan logo halal JAKIM. Pemantauan oleh pihak JAKIM sangat membantu umat Islam di Malaysia ini. Okey, saya ada nampak satu soalan yang diajukan daripada Sambal Pauh. Nama dia. Dia kata ada tak buffet bulan puasa yang tak halal? Dia kata boleh tak bagi contoh? Apa contohnya? Baik. Soalan yang pertama tadi saya tertarik juga. Kita kadang-kadang logo halal, kenapa kita tak tulis haram? Supaya orang tahu ini kedai haram, tak boleh masuk. Kita nak
promote halal. Kita tak promote haram. Betul. Ya, Kaedahnya kita kaedahnya kita nak war-warkan benda yang baik-baik. Dan juga kalau kita buat sedia haram ni, dia tak mendatangkan ekonomi. Dan juga kita akan dipulau oleh negara lain sebab dia adalah suatu perkara yang boleh membentuk ekonomi orang Islam. Jadi kalau kita buat sijil haram ni maknanya kita akan melangkah ke belakang, bukan ke depan. Betul. Kan? Ada sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Okey, baik. Dan soalan yang terakhir tadi, tertarik juga. Mungkin sekadar pemantauan JAKIM sebelum ini, apa ciri-ciri yang kita rakyat Malaysia boleh tahu? Ini tak ada haram lah. Baik, memang setiap tahun memang JAKIM akan sentiasa membuat pemantauan. Bukan hanya fokus kepada buffet Ramadan saja. Betul. Dan juga hotel ni pun kami telah start pada 2 bulan lepas. Nak memastikan hotel yang telah diberikan sedia halal mematuhi. Setakat ini pengalaman pihak JAKIM, mana-mana hotel yang telah diberikan sedia halal, mereka ni akur. Yang menjadi persoalannya bila menggunakan buffet Ramadan ini, ada yang tidak mendapat sedia halal. Tapi asas kepada pemeriksaan kami, ada yang menggunakan. Kebiasaannya mereka adalah menggunakan sumber ayamnya itu tidak dikenal pasti. Daripada mana? Kan? Sama ada daripada pasar basah ataupun tempat lain, wallahu alam. Dan juga ada kita lihat yang pembekalnya juga dibekalkan oleh orang bukan Islam. Termasuk jugalah yang banyak digunakan adalah cuka arak. Kan? Cuka arak memang kebiasaannya digunakan untuk nak sedap. Tapi kebiasaannya chef hotel sebut kata kami letakkan cuka arak ni, dia tidak mabuk. Memang tak mabuk. Itu alasan mereka. Alasan mereka. Jadi haram ini bukan sebab mabuk itu. Kalau sebab mabuk memang pun kita ambil arak sedikit, kita minum agak-agak mabuk, kita mabuk sikit. Sikit tak rasa apa. Kan? Pernah ke? Tak. Maknanya itu tak memabukkan. Isunya adalah kerana ia adalah najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum minasy syaitan. Najis arak itu bukan kerana mabuk atau tak mabuk. Inilah yang kami berikan kefahaman kepada chef hotel yang telah mendapat sedia halal. Jadi termasuk jugalah cheese. Ya, cheese. Kan cheese kan? Cheese biasanya mereka ini menggunakan rennet. Rennet ni diambil daripada perut anak haiwan. Bila sebut soal kata haiwan, dia akan tanya pula haiwan yang halal ke haiwan yang haram. Kebanyakannya dia ambil daripada perut anak babi. Jadi bila dia menggunakan cheese, sama ada yang hard cheese, yang soft cheese, ataupun black cheese, ataupun cheese berdebah yang lain apa juga pun, kalau ambil daripada cheese yang tidak ada logo halal, saya nasihatkan tak payah ambil. Sebab itulah dalam hal ini memang itulah teknologi sebenarnya. Ramai orang yang tidak mengetahui. Betul. Kadang-kadang kita main tangkap je. Itu yang macam-macam tu. Okey, baik. Okey, dari satu sudut lagi, apabila sudah diberikan sijil halal ini, berapa lama tempohnya dan selepas tamat itu mereka perlu renew ataupun JAKIM datang sekali lagi? Sijil halal yang JAKIM keluarkan untuk tempoh 2 tahun. 2 tahun. Dan juga bila dah hampir tamat, 4 bulan sebelum tamat, mereka ni akan renew lah. Dalam tempoh 2 tahun itu, JAKIM akan membuat spot check pada bila-bila masa. Kan, pada bila-bila masa. Kadang-kadang pun untuk yang bulan puasa ni, kalau kata dia nak start puasa pun, kami kena check lagi. Nak memastikan bahawa orang Islam di Malaysia ni, termasuk juga orang bukan Islam. Sebab halal ini bukan isu halal haram. Halal juga etika. Betul. Kalau kata you tak letakkan orang yang veggie kan, kalau letakkan maknanya you tidak ada etik, you tidak ada akhlak lah. Jadi semua elemen-elemen ini JAKIM akan kena pastikan mereka ini mesti berurus niaga dalam niaga yang jujur, yang tidak menipu pengguna. Jadi semua kan nak kena tengok. Itu yang penting, kita harapkan pengguna faham. Bukannya JAKIM saja-saja nak suruh ada sijil halal, nak menyusahkan peniaga. Bukan. Yang paling utama pengguna tidak teraniaya oleh sebab itu. Saya tertarik, itu hak pengguna. Suara kita, hak kita. Saya tertarik mengenai, saya ada baca dekat internet tadi, 5 cara semak status halal buffet Ramadan hotel dan juga resort Malaysia. Salah satunya menerusi semakan directory hotel halal Malaysia. Ada juga menerusi SMS halal Malaysia. Mungkin boleh kongsikan?
Banyak kaedah-kaedah yang pihak JAKIM sediakan untuk memudahkan pengguna selain daripada website kami tu di www.halal.go.my. Banyak maklumat yang kami letakkan, termasuk juga senarai hotel dan resort ataupun restoran yang telah diberikan sejarah. Banyak maklumatnya. Silalah buka itu daripada buka FB manjang. Dan juga termasuk juga kami sediakan apps. Maknanya aplikasi macam kata Halal Square. Halal HALAL jarak Square SQUARE. Maknanya dari sudut itu dia boleh detect hotel mana yang ada sedia halal dan juga banyaklah kaedah-kaedah yang kami buat untuk memudahkan pengguna. Di samping boleh call direct lah. Jadi semua ini terpulang kepada pihak pengguna. Dan juga dalam hal ini kita tak boleh sangat yang kata terlalu bersangka baik. Kan macam katakan semua betul. Halal di Malaysia ni bersifat sukarela. Dan juga ada juga produk-produk yang daripada luar yang diimport direct yang tidak meletakkan halal tapi memang dia tak claim halal tapi memang ada sumber-sumber yang syubhah. Ada juga yang tidak halal. Jadi itu adalah kebijaksanaan kita sebagai seorang pengguna, tapi apa jua pun kena ada ilmu tentang ini. Betul. Kan? Sebab dia akan memberikan kepada generasi yang akan datang. Nampak mudah tetapi kesannya sehingga ke generasi. Fazli, kita jengah lagi ke Facebook. Ya, kita tinggal beberapa minit saja lagi kan. Okey, ada daripada Hisham Rafaiz. Khusyuk dengan Ustaz. Itulah, saya termenung dengar kan. Okey, Hisham Rafaiz kata dekat sini, susah untuk kita pastikan buffet itu halal ataupun tidak. Sebagai pengguna, kita tak tahu bagaimana penyediaannya, siapa tukang masaknya, sama ada logo halal JAKIM ada ke tidak. Pihak yang menawarkan buffet Ramadan ini sepatutnya peka dengan sensitiviti umat Islam di negara ini. Daripada Kak Tim Sayang, seronok rasanya. Bawa balik terawih. Dia buat hari ni 20. Okey, seronok rasanya melihat juadah bermacam-macam jenis ada di sana sini. Paling hebat buffet Ramadan di hotel-hotel maupun restoran-restoran. Halal ke? Pastikan dulu sebelum menjamu selera, jangan main rendah saja. Jangan mudah percaya pada lambang serve no pork yang terpampang di pintu-pintu kedai. Sebagai Islam, kita diminta mencari yang halal dan thayyiban. Barulah puasa bertambah berkat. Ustaz, ada satu soalan dekat sini. Datangnya daripada Azril bin Baharudin. Cantik profil picture-nya. Okey, saya ada satu soalan. Dia kata, baru-baru ni saya ke luar negara. Pergi makan di satu restoran yang mempunyai logo halal dan dinyatakan makanan di restoran itu halal. Tetapi di restoran itu juga dihidangkan dengan daging khinzir. Dan pinggan mangkuk yang digunakan juga sama. Dan Azril ini dia rasa macam keliru. Dia kata halal ke ni? Negara mana tak beritahu? Dia tak beritahu negara mana. Dia kata salah satu negara luar negara lah. Kalau terjadi di luar negara, apa ceritanya? Itulah senarionya yang berlaku bila berada di luar negara. Kadang-kadang kita lihat bahawa dia kata ayam dia halal. Memang dia claim ayamnya halal. Tapi kaedah penyediaannya itu yang dia tak sebut. Pinggannya dan juga ada juga yang kata dia serve pork ataupun babi sebagainya kan. Jadi dalam hal ini kita nak kena tahulah dan juga kalau di luar negara lebih lagi lah kita kena waspada dan juga kena orang kata kena tengok dulu sama ada arak ataupun tidak, ada tak perkataan-perkataan seperti bacon ataupun ham sebab nama babi ni banyak tak? Jadi semua perkara-perkara ini kita nak kena ada ilmu jugalah. Sebab itulah kalau JAKIM juga bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan sebagainya memberikan kesedaran supaya mereka keluar tahu. Dia tak sama seperti di Malaysia. Kalau kita ni Malaysia kalau ada yang serve pork memang kita tak berikan halal. Di luar negara kadang-kadang ada yang dia orang berikan, dia claim ayam itu halal. Tapi bila dah dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain, itu yang jadi tak halal. Jadi tak halal beli. Okey, baik, itu dia. Kita harap menjawab soalan saudara Ariel tadi. Okey, baik Ustaz, setengah jam sudah kita bincang mengenai isu ini, jadi kita dah sampai ke penghujungnya. Mungkin akhir sekali apa yang Ustaz boleh katakan, kalaulah ada peniaga-peniaga di luar sana yang tak ada CJ halal lagi, kita puasa pun ada 25 hari lagi, sempat tak, berapa lama tempoh kalau mereka mohon nak siap CJ tu berapa lama? Baru ni pun Ketua Pengarah JAKIM juga telah membuat pengumuman yang mana bahawa untuk yang khas, untuk yang buffet Ramadan ni kita telah berikan leluang khas dalam tempoh 15 hari sebenarnya. 15 hari. Jadi kita boleh
boleh keluarkan saja halal. Kalau ikutkan jalan yang biasa ini, dia akan lebih kepada 30 hari sebab dia perlu pergi membuat pemeriksaan. Betul. Dan juga apa pun juga boleh boleh bincang dengan pihak JAKIM, oleh pihak JAIN untuk nak kita lihat proses. Boleh. Sebab asalkan mesti datang bertanya, mesti berbincang. Betul. Dan juga kepada pihak pengguna satu saja, dia kena yakin dengan JAKIM. Ya, betul, JAKIM. Kalau nak datang sendiri periksa pun boleh, tapi larat ke kita. Yakinlah kepada JAKIM. Ada 30 saat lagi mungkin ni isu bazir ni puasa. Bazir, saya tertarik 1,000 tan di bulan Ramadan ini, kajian 1,000 tan makanan dibuang rakyat Malaysia sehari pada bulan puasa. Ini katanya Ramadan tahun lepas. Tahun ni pun sama juga. Sama, sebab bila adanya bazar Ramadan adalah bazir Ramadan. Dia ada bazir Ramadan. Memang 1 tan satu hari. Kalau kata 30 hari 30 tan, bayangkan 1,000 tan tak? 1,000 tan sehari. Okey, 1,000 tan sehari. Kalau kita katakan bahawa ambil lori 1 tan, 1,000 lori. Betul. Maknanya bayangkanlah. Sedangkan yang kata bahawa Rasulullah ini menggalakkan kita berhenti sebelum kenyang. Kita selagi sila makan kan. Jangan membazir makan. Sebab membazir itu adalah saudara syaitan. Jadi itu juga yang kata bahawa akhlak berpuasa itu nak melihat sejauh mana kita akur ataupun kita taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Amri Abdullah, penolong pengarah kanan bahagian Hub Halal JAKIM. Satu perkongsian ilmu yang saya kira amat bermanfaat sekali. Jadi kepada para peniaga di luar sana yang belum lagi punya CJ halal, yang berhasrat untuk mempromosikan buffet Ramadan, ada ruang lagi masa. Jumpa JAKIM, jangan lari pula. Nanti dah kena tangkap, susah pula. Jumpa JAKIM, ada perbincangan boleh diperhalusi untuk anda mendapatkan CJ halal, dan seterusnya berniagalah dengan cara yang halal, insya-Allah. Fazli. Okey, dan saya juga ingin menasihatkan agar anda menggunakan kuasa anda sebagai pengguna. Kalau anda rasa macam was-was, anda kena tanya dekat pengurus restoran ataupun hotel-hotel tu, tanya dekat dia halal atau tak, minta logo halal itu. Okey, kita nak berehat seketika untuk kita minum air ke? Atau kurma ke apa? Okey, kita berehat seketika. Hai, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada anda semua penonton setia Suara Kita, Hak Kita. Dan untuk segmen Hemat dan Jimat kali ini, saya berada di Bazar Ramadan di Pantai Dalam. Ingin melihatlah diorang semua ni berbelanja. Dan sudah pastinya kalau bulan puasa ni penuh dengan cabaran. Cabaran di siang hari, kita harus menahan lapar dan juga dahaga. Lepas tu cabaran bulan puasa ni, cabaran ni kalau kita tengok makanan-makanan dekat sini kan, janganlah kita boros berbelanja. Okey, dekat tangan saya sekarang ni ada RM10. Jadi saya nak berbelanja dengan RM10 ini, ingin memberi juadah untuk berbuka puasa. Nak tahu? Kita tunggu lepas ni. Hanya RM10 je dapat nasi kukus, and then air cukuplah, tak yang bazir. Masa bulan puasa ni kalau boleh jangan bazir, beli apa yang perlu sahaja. Masa ni kurang daripada RM20. Kalau ikut isi rumah pun kita orang 8 orang, so rasa affordable lah. Adik-adik kumpul kat rumah. Ayam pecik, lepas ada beli jus mangga, ada murtabak dan samosa. Untuk Ramadan ni banyak juadah, kita kena spend less lah. Kalau boleh kurangkan berbelanja sebab banyak lagi nak guna untuk raya dan untuk sebulan kan puasa. Rasa itu je lah. Biasa kalau hari kerja ni memang tak masak. Kalau masak pun hari Sabtu Ahad je. Tak sempat pun. Dengan jalan jam. Ini pun nasib baik tak ada GST ni. Dia naik tahun ni. Kalau tahun lepas kita beli air tu RM2. Tahun ni dah RM3. Kalau kuih masih lagi RM2 tapi dikurangkan. Dulu RM5 jadi RM4. Mana harga tak turun tapi kuantiti dia kurang. Air pun sama, tapi air sama, harga dia naik.
Okey, semakin lama saya di sini, mata pun dah makin rambang. Tapi seperti mana yang saya katakan tadi lah, kita bukan sekadar nak tengok-tengok ni, kita kena tengok dia punya harga juga. Dan harga di sini memang agak berpatutan. Okey, saya dah dapat minuman, lepas tu ada kuih muih. Satu lagi saya belum dapat, iaitu makanan utama, iaitu nasi. Kalau saya tengok baki dekat tangan saya ni ada lebih kurang RM4. Jadi kita tengok dekat sini, memang cantik. Sebab harga nasi goreng dekat sini RM3.50 saja. Memang cukup lah bajet saya RM10. Jadi memang RM10 cukup untuk anda beli main dia, makanan utama adalah nasi. Lepas tu ada minuman. Lepas tu ada kuih muih. Cukuplah RM10. Jadi kepada anda semua, jangan anda berboros ketika berbelanja di bulan Ramadan ini. Dan jangan anda menjadi salah seorang daripada orang Malaysia yang kata orang tu bulan Ramadan ni, dia membazir makanan 1,000 tan makanan dia orang bazirkan. Jangan anda menjadi salah seorang daripada orang Malaysia macam tu. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Kalau orang lain yang pergi beli, saya percaya jugalah RM10. Kalau Fazli yang buat, dia tak apa nak percaya. Depan kamera tadi RM10 lah kan? Tapi bila balik ke Sepuri semalam, penuh je tangan. Apa betul? Tak, itu penerbit kita kira. Oh, dia orang kira lah. Okay. Tapi memang betul lah RM10. Dan abang tadi kata harga untuk kuih, dulunya RM2 dapat 5. Sekarang ni dapat 4. Sebenarnya tadi saya pergi dekat Bazar Ramadan di Bangsa, masih ada lagi yang RM2.5. Jadi kata orang tu bukannya semua tempat kena pandai-pandai pilih lah. Okay, cakap pasal hemat dan jimat ni, terutamanya untuk penjawat awam, saya tertarik lah sebab saya kira dah viral sebenarnya. Fazli ada terima tak mengenai gaji tu kan? Gaji tu. Kalau ada yang tulis 25 ribuan kita dapat gaji, 25 Jun dapat gaji dan juga bonus. Mungkin happy lah kan? Tapi lepas tu 7 Julai dapat gaji lagi. Betul. Happy lagi. Tapi lepas 7 Julai tu kita akan dapat gaji balik 25 Ogos. 56 hari pengiraannya. Jadi janganlah boros sangat. Simpan duit juga untuk berbaki 56 hari mendatang. Itu yang penting. Wah, jadinya lebih kurang 2 bulan lah tak ada gaji. 2 bulan tak ada gaji lepas tu. Antara 25 Jun dengan 7 Julai tu dekat sangat lah kan. Happy lah. Tapi 7 Julai ke 25 Ogos tu. Itulah. Tapi kalau misal kata ya ada yang dah berkahwin tu, untunglah kalau pergi kerja. Yang tolong yang abang. Tak elok. Okey, jom kita nak ke segmen Tanya Pakar. Okey, katanya kali ini ada artis. Tanya Pakar biasanya kita cerita pasal pengurusan kewangan, KSP kan. Kali ini kita nak cerita lah bulan Ramadan. Kita nak bagi macam pengetahuan kepada anda semua. Tips pemakanan gaya hidup sihat ketika Ramadan. Dan bersama macam saya cakap tadi, kali ini bersama dengan artis selebriti. Nak tahu siapa? Kita tak nak sembang banyak sebab ada lakonan khas daripada Fazli Fuad. Tengoklah. Okey, jom kita saksikan. Aduh, perut dah berbunyi pula. Aduh, lapar. Kau ni dah kenapa ni? Aduh, ini aku cakap dengan kau ni sebenarnya. Aku pagi tadi dah siap masak dah. Yelah, plan ni memang nak sahur kan. Yelah, aku tak boleh lah. Aku mesti kena sahur juga. Aku dah siap-siap bangun. Aku bangun pukul apa semalam dalam pukul 4. Pukul 4 pagi aku bangun, aku siap masak dah. Walaupun duduk bujang, tapi masak babe kan. Aku masak 3 lauk. Ikan, daging, ayam. Aku dah siap masak. Pak, dah siap masak. Lepas tu aku tengok jam. Macam awal lagi aku nak sahur ni. Kejap lagi kalau aku makan sekarang, confirm aku akan macam lapar kan. Aku cakap, lepak dululah. Aku siap-siap, letak atas meja makan. Aku kunci jam, pukul 5 aku nak bangun balik. Baru aku start makan. Macam tu. Panjang lebar cerita kau ni. Tapi kau tahu tak, sekarang ni baru pukul 10 tahu tak? Awal lagi. Tapi masalahnya, aku tak bangun sahur. Aku terlelap. Bukan pukul 5. Pukul 8 aku sedar. Terus pergi kerja. Tak sahur. Ni lapar ni. Yelah, terbabas pun takkan pukul 10 kau dah bising-bising lapar macam ni. Orang lain pun puasa juga. Aku pun puasa juga. Yelah bro. Macam buat penat je lah masak-masak semua. Tapi terlajak bazir 3 lauk tu. Kalau aku sahur, tak adalah aku duduk sakit perut macam ni. Itulah aku nak cakap dengan kau. Dalam hidup kau ni, perlu ada disiplin. Disiplin tu penting. Paling utama, paling penting, bangun pagi.
kau kena disiplinkan diri kau bangun pagi. Jangan mengharapkan dekat jam je. Yelah, macam kau boleh lah harap dekat bini. Aku ni mana ada bini, harap dekat jam je lah. Hai, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada anda semua penonton setia Suara Kita Hak Kita bersama dengan saya Fazli. Pastinya untuk segmen Tanya Pakar. Dan kalau sebelum ini, segmen Tanya Pakar kami bawakan kepada anda semua berkenaan dengan pengurusan kewangan, cerita pasal KWSP. Hari ini bersempena dengan bulan Ramadan, bulan yang sungguh mulia. Kami nak kongsikan kepada anda semua tips pemakanan yang sihat bersempena dengan bulan Ramadan bersama dengan selebriti yang terkenal. Kalau anda nak tahu siapakah selebriti tersebut, sekarang ni anda tengok rumah dia dulu. Dengan cerita ini rumah mak mertua dia. Nak tahu siapa? Kena ikut saya masuk dalam dulu. Okey, saya dah pun masuk ke dalam rumah selebriti yang saya masukkan tadi. Okey, kalau anda nak tahu siapa, inilah dia. Sharifah Sakinah, kan? Hello, Mama tua. Oh, Mama tua. Itu di mana Mama tu? Ada dah nanti jangan tunjuk Mama sekali. Okey, dan seperti mana yang anda tahu, Sharifah Sakinah ni kalau tengok dia punya Instagram, dia ni main aktif. Dia buat senaman sana sini kan. Cerita sikit pasal fitness Sakinah. Oh, tak tahu Dia orang tak tahu, saya dah tahu lama dah. Okay, fitness Sakinah dia memang ada lagi last 2 years. 2 tahun yang lepas bersama dengan kawan-kawan saya, kita orang fitness yang ambil duit orang, kita buat free, buat kerja kerja kebajikan untuk orang. Kita buat kat KLCC, tapi sebab tu kita tak ada studio. Tapi in future insya-Allah Sakinah akan tumpang studio dengan Nabil dekat bandar utama. So kat situ kita akan buka untuk semua orang. Ada Zumba, ada ni. So Sakinah pun ada buat fitness juga dekat MMA, Muay Fit. Lepas tu tapi itu bukan tujuan utama saya untuk fitness. Tujuan utama untuk berlakon So benda yang nombor 2 tu kita lupakan dulu. So kita berlakon dulu, bila free baru kita buat fitness. Memang suka-suka, bukannya every Sunday, every Friday ada benda-benda. So tak ada, dia macam ada masa terluang baru kita tumpukan kepada fitness. Okeylah, itulah sedikit perkembangan berkenaan dengan Sakinah. Selain daripada dia ni pelakon, nampak tak dia ada bisnes lain tu, masyuk lagi. Mana ada masyuk? Sekarang cerita pasal bulan Ramadan kan. Dia orang dekat luar sana tu berpuasa 12-13 jam kan. Ada yang sampai tak sahur tu, kalau bila kata berbuka, bukan main lagi, dia ambil macam-macam kan. Ambil tu lah, ambil ni kan. Jadi dia orang macam tak kontrol lah dia orang punya pemakanan kan. Mungkin Sakinah boleh ceritakan sikit apa makna makanan seimbang bagi Sakinah? So, semua benda yang masa yang buka sahur tu penting. Lepas tu masa buka puasa jangan letak banyak sangat makanan dekat dalam diri kita. Macam kita tak nasi semua kan, semua nak letak ke dalam. So kita buat macam biasa, minum air, masak, lepas tu makan kurma, lepas tu stop sekejap, lepas tu baru makan yang sikit-sikit. Macam buah, ambil banyak buah sebab itu yang natural sugar. Bukan yang sugar betul. So, kita ambil natural sugar untuk badan kita yang energy. Dan minum air sangat-sangat banyak. Sebab esok tengah hari, tapi jangan minum air sebelum tidur. Nanti bangun pagi esok dia bengkak. Nampak ni? Oh, jadi kalau misalnya kata dia orang amalkan apa yang awak cakap tu, seharian dia orang boleh kata orang tu ni lah, tak ada lapar, tak ada dahaga lah. Dia tengok orang sebenarnya. Kalau macam orang tu nak turun berat badan, dia ada dia punya pyramid food sebenarnya. Kalau orang tu macam biasa, normal, so jangan nak bagi senak sangat angin tu. Makan macam biasa tapi kena makan pelan-pelan. Tapi minum air banyak, pertama ambil makan buah. Lepas tu kalau orang yang macam nak tambah berat badan, semuanya masing-masing ada goal masing-masing, dan makanan yang untuk diri sendiri tu ada yang lain. Tak bersahur tu daripada malam kita boleh bersahur. Sampai pukul sebelum imsak tu lah. Kan? Sahur. Ada tak macam waktu-waktu ideal untuk kita bersahur tu? Sebelum imsak tu tolonglah sahur. Jangan nak sahur pukul 2 pagi. Sebab pemahaman dia orang, kalau misalnya kata dia orang ambil buah apa semua tu kan, kalau dia orang makan awal-awal, macam boleh ke support sampai siang hari? Tak, sebab tu sebelum imsak sebenarnya nak ambil sikit pun tak apa. Nak ambil banyak pun sama juga. Nanti pukul 1, pukul 2 dah lapar dah semua benda tu semua. Benda yang makanan ni takkan boleh support sampai malam. Jadi sebab tu kita kena tahan puasa kita. Tapi untuk badan, yang macam air tu semua memang kena cukup. Tapi kalau macam bulan puasa ni takut dia dehydrated ke apa, so kita kena pandai ambil mungkin waktu sahur. Tapi waktu sahur pun ada setengah orang pun tidur. Itu yang macam Sakinah susah nak cakap kan. Kalau lepas sahur ada orang pergi workout, pergi gym, semua tak apa. Lepas tu dia dah balik, dia tidur, dia buat tak tahu. Mungkin Sakinah boleh bagi tahu pemakanan dia orang untuk bersahur tu.
apa yang dia harus ambil? Okey, bagi perspektif Sakinah, saya tak tahu lah untuk bagi Sakinah macam Sakinah nak maintain je badan Sakinah, nak rasa sihat, tak nak rasa lemau. Untuk yang macam untuk bertenaga, tapi saya suka cereal. Lepas tu dulu lagi mak saya dulu buat nasi masa buka puasa. Sahur makanan buka puasa masa tu kita panas. Yang lebih-lebihan lah. Yang lebih-lebihan tu yelah, sama je. Tapi takkan macam okey sahur kena ada makanan ni. Tak ada makanan yang macam boleh support until you buka puasa. So dia macam kena makan. Itu je. Kena bangun, kena makan. Yalah. Tapi sebelum ni apa yang saya tahu yang kita sebenarnya tak boleh nak minum kafein banyak sebab angin. Sebab angin. Kopi dan teh angin. Satu lagi dia macam kalau kita minum kafein tu dia nanti kita akan rasa macam dahaga tu tak? Ya ke? Dahaga. Sekarang siapa yang pakar sebenarnya? Tapi bagi saya sangat angin lah. Angin So macam angin tu sebab bila perut kita kosong kita minum kopi, so macam rasa macam Allah macam-macam lah. Kopi tu macam tak tahu nak cakap apa. Kopi tu macam apa? Air suam lah. Air suam. Tapi tengok orang lah juga. Macam Sakinah memang tak boleh langsung kalau perut kosong minum kopi. Oh memang teruk sampai malam tu dia ada angin. Kau nak masuk makanan lain pun tak boleh masuk. Okey, dan tadi cerita pasal sahur. Sekarang ni kalau diorang nak berbuka pula, apakah antara makanan seimbang yang diorang harus ambil? Dan seperti mana yang saya tahu, makanan minyak memang tak boleh ambil lah kan. Of course kan. Ambil je lah kalau exercise boleh detox balik. Itu lain Okey, kepada orang yang nak kuruskan badan, kena tanya pakar tentang makanan yang nak lose weight tu. Tanya, sebab Ramadan ni memang susah sebab kita tak makan every 2 jam. Mak Saleh pada intermittent fasting juga, tapi diorang makan setiap 2 jam. Diorang ada makan, ada minum air dan diorang ada pantang larang nak makan apa. So dalam Islam kita ada macam makan tapi kita ada certain time je makan waktu malam. Takkan kita nak sumbat semua benda makan kan. Sebab tu saya kena assurekan untuk yang yang untuk lose weight ni, I think more to fruits and then carbs kalau tak nak, karbohidrat tak nak, macam ambil protein yang macam ayam, semua banyak makan makanan grill yang sihat, yang tidak ada minyak semua. Boleh. Okey, kepada orang yang nak macam suka makanan minyak, makanan ini, tapi orang makan tak apa. Tapi sebenarnya dalam diri tu nanti you kena detox juga your body. So secara nak detox tu nanti mungkin lepas raya diorang akan detox balik apa benda yang makan masa raya, masa bulan Ramadan. Yelah, kadang-kadang masa kita punya appetite, masa nak buka puasa tu macam-macam nak kan. Kita masuk bulan Ramadan macam-macam nak. Macam nak ni, nak tu. So bila makan, alah habis raya. Dia ingat yang the next day tu tak payah makan, betul kurus balik. Tak, salah. Sebenarnya tu itu lagi teruk. Macam makan yang macam. So siapa-siapa yang nak lose weight tu, masa ni lah ambil kesempatan untuk betul-betul kuruskan badan. Sebab masa yang tak makan tu, bila perut kita kosong, bila kita masuk satu benda yang macam air ke apa, cepat lagi absorb, lagi macam lagi healthy lah, lagi macam, sebab kalau perut kita kosong, kalau kita masuk ke apa, dia macam kurang sikit. So masuk benda-benda yang sihat dulu kat dalam badan dia yang kosong tu, lepas tu baru makan apa benda yang you nafsu, desire tu yang nak makan, benda macam apa makanan yang you suka nak makan. Dia macam teruk tapi nak makan juga. Makan fast food lah kot. Betul. I suka ayam lah. Ayam chicken wing, kepak tu semua kan. Itu sebenarnya ujung-ujung. Kalau elok masukkan yang sihat tu, baru masuk yang tak sihat. Tapi saya kira okey je. Nak makan tak sihat tak apa, tapi kena detoxkan badan. Sebab kadang-kadang manusia kita tak boleh nak tahan tu. Tapi kalau betul-betul yang kuat dia punya iman tu, yang macam okey, kita nak lean badan, kita nak six itu semua. Sebab jarang orang Melayu macam tu, orang nampak sekejap je. Okey, kepada sesiapa yang macam betul-betul nak lose weight, ambil kesempatan bulan Ramadan ni, bukannya dia sama ada yang macam you makan teruk, dia akan jadi teruk, ataupun you jaga betul, dia akan jadi. So kalau nak benda tu jadi, bila badan kita tengah kosong tak ada apa-apa, kita masuk ke benda yang sihat. Sebab tu bila kita bangun pagi, perut kita kosong, kita minum air dulu 2 gelas macam tu kan, baru kita makan breakfast. So kalau nak elok, minum air banyak, lepas tu makan buah, lepas tu barulah makan apa benda yang orang beli kat bazar Ramadan tu tadi. Sebab bila badan kita kosong, kita masuk benda yang sihat, dia cepat lagi absorb. Sebab kalau buka-buka je terus makan nasi lemak, so dia rasa macam badan tu macam macam tu. Lemau dia macam susah, memang tak sihat. So siapa yang macam nak naik berat badan, memang sekejap kalau nak naik berat badan dekat Ramadan. Sebenarnya ada orang naik berat badan masa bulan Ramadan. Masa buka puasa tu makan semua. Lepas tu dia tidur. Lepas dia tidur, lepas tu dia bangun, dia makan balik, tu dia tidur balik masa sahur.
Lepas tu kalau betul nak jaga badan masa bulan Ramadan ni, ambil inisiatif untuk ambil masa untuk kuruskan badan ataupun untuk maintain. Tapi bagi Sakinah, kalau maintain, Sakinah macam makan je apa yang Sakinah nak, tapi nanti episod seterusnya kita beritahu apa yang kita buat. Ni exercise tak? Saya ni tengok mood lah exercise ke kan. Kita cerita episod kedua. Okey, saja sebut sikit berkenaan dengan tips pemakanan daripada Sharifah Sakinah. Tadi dia janji dengan saya dia nak kongsikan berkenaan dengan exercise pula. Kalau anda nak tahu, kenalah tengok Suara Kita Hak Kita di episod yang akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Hoi, dahsyat. Fazli pun ada bakat untuk jadi tanya pakar juga lah kan. Tak ada. Kalau babak makanan insya-Allah lah boleh. Jiwa. Okey, baik. Kita harapkan apa yang Sakinah kongsikan bersama Fazli tadi, jangan tengok saja, jangan dengar saja. Kalau boleh amalkan, bagus jugalah kan untuk kesihatan kita lah. Kesihatan kita. Dan ni kan. Ya, betul. Dan seperti mana yang tadi Sakinah janjikan, dia nak kongsikan kepada kita orang semua ni berkaitan dengan senaman di waktu bulan Ramadan. Bila tu? Nanti lah, sama ada minggu depan atau minggu seterusnya. Sebab ada di antara kita yang bulan Ramadan ini, kata orang tu macam malas nak bersenam. Sebab nanti takut lapar dan sebagainya. Tetapi ada beberapa senaman yang mudah dan juga ringkas. Sharifah Sakinah ada kongsikan kepada saya. Nanti kita tunjuklah nanti. Okey, kita nantikan dalam bulan puasa ni lah. Dalam bulan puasa, ya. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. InsyaAllah kita harapkan apa yang telah pun kami bincangkan di awal tadi, terutamanya mengenai buffet Ramadan ini, dapat anda semua ambil perhatian sebabnya ini penting. Ini berkaitan dengan apa yang kita makan, yang halal ataupun yang haram. Dan ini yang Ustaz tinggal tadi. Logo halal, ini yang penting. Kalau anda ke hotel ataupun restoran, mereka perlu pamerkan logo halal ini dan juga sijil halal. Itu yang penting. Ya, betul. Dan saya tengok tadi dekat Facebook dan juga banyak rata-rata di antara kita ni yang macam tertanya-tanya adakah tempat kita pergi tu halal atau tidak. Sebenarnya mereka boleh pergi ke website yang seperti mana Ustaz Amri katakan tadi, iaitu anda pergi ke website www.halal.gov.my. Dekat sana anda boleh tengoklah sedarai nama-nama ataupun yang mana halal atau tidak halal. Tapi yang dekat dalam semua halal lah kan? Betul. Confirm. Itu yang penting. Jadi tak semestinya restoran ataupun hotel yang makanan sedap yang kita pergi itu yang mempamerkan ataupun yang mempromosikan buffet Ramadan itu halal selagi mereka tak ada sijil halal. Jadi penting untuk anda sebelum memilih buffet Ramadan bersama dengan anak isteri anda, pastikan mereka ada sijil halal dan juga ada logo halal. Barulah anda pun boleh makan tanpa was-was. Ya, tapi yang pastinya saya buffet Ramadan ni macam fikir dua kali jugalah. Sebab yalah, salah satunya saya bukannya kuat makan sangat kan. Lebih baik kalau kita makan di rumah. Lebih-lebih lagi dah ada isteri boleh masak kan. Yalah, kalau RM88 seorang, dah dua dah 100 lebih kan. Tapi ada juga cakap yang buffet Ramadan ni khas untuk orang yang kuat makan, betul tak? Okey, dah cukup tak habis masa. Baik, minggu depan kami bersiaran seperti biasa Isnin 9.30 hingga 10.30. Jadi tajuk minggu depan tak tahu lagi, kita akan jumpa minggu depan. Terima kasih atas perhatian anda. Saya Syaril Sarafuddin. Saya Fazli Fuad mewakili penerbit kami, Muhammad Faiz Syauqi. Terima kasih atas perhatian anda. Suara Kita, Hak Kita. Assalamualaikum. Salam Ramadan.